طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا
الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. إلى أشرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الإظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita ada pada muka surat 133 membaca ayat sajdah dalam suatu majlis, ya, ataupun dalam satu majlis. Dalam satu majlis. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulang balik sikit atas dekat fasal tu, dekat awal tu. فصل إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة عن الجميع وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. Okay, baik, dia kata apabila seseorang membaca semua atau sebahagian ayat sajdah dalam satu majlis, mana sekali dalam satu majlis, dia sunat sujud pada setiap tempat ayat sajdah tanpa sebarang khilaf. Mana setiap kali jumpa ayat sajdah, so dia sujud. Ya, tak kira lah 5-6 tempat pun, 5-6 kalilah dia kena sujud. Ya. Jika dia membaca satu ayat sajdah secara berulang kali, ayat saja satu tapi dia baca ulang kali, mungkin dia baca dengan qiraat, mungkin dia baca sebab ada sebab tertentu yang dia mengulangi bacaan yang mengulangi ayat sajdah itu, ayat yang sama dia ulang. Ya, dia kata dalam beberapa majlis sunat baginya juga untuk sujud setiap kali membaca ayat sajdah, ya, tanpa sebarang khilaf. Ini kalau dalam beberapa majlis, maknanya dalam beberapa situasi, bukan satu tempat, 2-3 tempat, majlis yang berbeza. Majlis yang berbeza, tapi dia baca ayat yang sama. So sama juga dia kena sujud setiap kali sampai pada ayat tersebut. Ya. Jika dia mengulanginya dalam satu majlis sahaja, ini situasi yang ketiga. Ya. Maknanya dia mengulangi ayat sajdah yang sama dalam satu majlis, maka ia perlu diteliti, iaitu jika dia tidak sujud pada kali pertama, ya, kali pertama dia baca itu dia tak sujud, maka cukuplah baginya sekali sujud bagi semua ulangan, sekali je. Ya, maknanya kalau dia ulang ayat sejarah tu yang sama, diulang banyak kali dalam satu majlis, kalau dia tak sujud kali pertama, so dia memadai sujud masa last nanti.
Dia baca banyak kali, last kali baru dia sujud. Cukup, memadai. Tapi dia kata jika dia sujud pula, kali pertama dia sujud. So yang lain tu kena sujud ke tak? Jadi terdapat 3 pendapat di ulama mazhab kami. Dia kata asahuha yasjudu likulli maratin sajdatan litajaddudi sababi ba'da tawfiyati hukmil awal. Wathani yakfihi sajdatul ula 'anil jami' wa huwa qaul ibn Surayj wa huwa madhhab Abi Hanifah rahimahullah. Qala sahibul 'iddah min ashabina aw 'alaihi al-fatwa wa ikhtarahu Syekh Nasr al-Maqdisi az-Zahid min ashabina. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر سجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فيه كالمجلس الواحد فيكون في الأوجه الثلاثة وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. Okey. Dia kata ini situasi yang keempat yang ketiga tadi. Yang keempat, yang ketiga tadi kalau dia sujud, dia tak sujud untuk kali pertama, so memadai dengan yang dia baca selepas diulang-ulang ayat sejadah tu dalam satu majlis tu, dia tak sujud pada kali pertama, dia memadai sujud kali ke yang last sekali tu kira dah cover untuk semua. Tapi jika dia sujud pula kali pertama baca, dia sujud dah. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata, pendapat paling sahih, dia sujud setiap kali membaca ayat sajadah kerana sebabnya berulang setelah menunaikan sujud yang pertama. Jadi kalau dia sujud kali pertama, bermaksud kena sujud lah kali kedua, ketiga, keempat, kelima, berapa kali pun. Walaupun ayat yang sama. Dia baca misalnya malam kan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia baca lagi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kena sujud. Kan. Pendapat yang kedua, cukuplah hanya sekali sujud sahaja. Sekali sujud bagi semua ayat sajadah itu. Ini sama dengan pendapat yang situasi sebelum ni, ya. Ini adalah pendapat Ibnu Surayj dan ia juga adalah pegangan mazhab Abu Hanifah. Penulis kitab Al-Uddah, bukan Al-Uddah, salah seorang ulama mazhab kami berkata, inilah yang difatwakan. Ya, dia kata inilah fatwanya. Syekh Nasr al-Maqdisi az-Zahid daripada kalangan ulama mazhab kami turut memilih pendapat ini. Mana ada juga dalam ulama Syafi'i yang berpendapat dengan pandangan yang sama. Tu yang pendapat yang kedua. Yang ketiga, jika lama selang waktu dia sujud, jika tidak, sujud pertama sudah memadai baginya. Mana selang antara kali pertama dengan kali kedua tu panjang, maka setiap kali tu kena sujud. Kalau dibaca jarak antara pertama, kedua, ketiga, keempat, lima tu pendek sikit, maka sekali sujud yang pertama sudah memadai. Ini pendapat yang ketiga, ya. Okey, kemudian dia kata yang ini di luar solat. Macam mana pula orang yang baca ayat sajadah dalam solat banyak kali? Tak tahulah sebab apa dia suka baca kan. baca ayat sajadah, ialah mungkin dia baca panjang ke kan. Okey, dia kata apabila dia mengulangi satu ayat sajadah dalam solat, ayat tersebut seolah-olah berada dalam satu majlis jika dilakukan dalam satu rakaat. So kena ingat, ya, satu rakaat dikira satu majlis, 2 rakaat dikira 2 majlis. Maknanya majlis yang berbeza walaupun dalam satu solat. Ini pun ada reflect juga dengan yang saya sebut dulu tentang qiraat, kan. Kalau ikutkan, ya, menjadi satu adab untuk kita membaca qiraat yang berbeza, ya, jangan baca dalam satu majlis, kecuali baca qiraat jamak tu cerita ini. Kalau baca qiraat ifrad, maknanya katalah rakaat pertama baca Hafs, rakaat kedua baca Warsh, tak apa. Jangan rakaat pertama baca Hafs, baca Warsh, baca Hamzah, baca Qalun, baca contohnya, ya, banyak riwayatnya. So kita boleh faham daripada situasi ini, satu rakaat dikira satu majlis. Maknanya umpama satu majlis di luar solat. Ini cerita dalam solat dia tak panggil majlis lah.
Dalam solat dia panggil rakaat kan, 1 rakaat, 2 rakaat, ya. Tu dia. Jadi itu maksud dia, ya. So dia kata apabila dia mengulang satu ayat sajadah dalam solat, ayat tersebut seolah-olah berada dalam satu majlis jika dilakukan dalam 1 rakaat, maka hukumnya bertepatan dengan 3 pendapat tadi. So dia refer pada yang tadilah. Jika dilakukan dalam 2 rakaat, ayat itu seolah-olah berada dalam 2 majlis dan dia hendaklah mengulangi sujud tanpa khilaf. So dalam kalau katakan dia ayat pertama baca ayat sajadah, ayat kedua baca sajadah, so tiap rakaat pun dia kena sujud. Kena sujud. So banyak kali sujud lah. Saya kata semalam kan, kalau kita tak beritahu jemaah boleh menimbulkan kekecohan. Apatah lagi belakang kita ni bukan semua orang ada ilmu kan, so kita kena meraihkan keadaan itu, ya. Jadi kalau kata jemaah kita anggap mereka bersedia untuk itu, so kita boleh laksanakan, tidak ada masalah. Tu dia. Faslun idza qara'a as-sajdata wa huwa rakibun ala dabbatin fi as-safari sajada bil ima'. Hadha madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Daud wa ghairihim. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud was-shawab madhhabul jamaahir wa amma ar-rakibu fil hadar fala yajuzu an yasjuda bil ima'. Cerita dia kalau ya baca Quran atas kenderaan, kan, tak kira dalam kereta ke, ya, atas unta ke. Dulu atas unta lah, tapi kalau dalam konteks hari ni kita dalam atas kenderaan, kan. Jadi macam mana nak sujud, kan? Jadi disebut di sini apabila seseorang membaca ayat sajadah ketika menaiki kenderaan dalam suatu permusafiran, dia boleh bersujud dengan isyarat. Ima' mana apa ima' ni? Ima'. Maksudnya apa, dengan menundukkan badan dia sebagai isyarat kepada sujud, boleh. Ya. Inilah pegangan dalam mazhab kami, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Daud dan selain mereka. Menurut seorang ulama dalam mazhab Abu Hanifah, katanya dia tidak perlu sujud. Pandangan Abu Hanifah kata tak perlu sujud, ya. Ulama mazhab Abu Hanifah. Pendapat yang tepat ialah pendapat jumhur ulama. Bagi orang yang menaiki kenderaan bukan ketika bermusafir, maknanya ya dia naik kenderaan bukan musafir, dia naik kenderaan je. Sebab naik kenderaan tu tak semesti musafir kan. Musafir makna jarak lebih daripada 2 marhalah kan. Pula tidak boleh sujud dengan isyarat. Kalau dia naik kenderaan tapi bukan musafir, so dia kena turun lah, kena berhenti lah. Ya, kena berhenti dan kena sujud seperti biasa. Kita kena ingat macam mana pun sujud ni sunat, tidak jadi kewajipan, tidak jadi wajib kan. Ya. Taib. Kemudiannya faslun idza qara'a ayat as-sajdati fi as-salati qabla al-fatihati sajad بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى لا يسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر. Dia kata membaca ayat sajadah sebelum Fatihah. Ada ini masail kan, masail. Kena dibuat andaian macam ni supaya kita tahu. Okey. Apabila seseorang membaca ayat sajadah dalam solat sebelum membaca surah Al-Fatihah, sunat baginya bersujud. Berlainan pula apabila dia membacanya ketika rukuk dan sujud. Dia tidak boleh bersujud kerana tempat rukun berdiri adalah tempat ayat sajadah dibaca. Mahalul qiraah, tempat baca Al-Quran ni masa kita berdiri. Siapa baca Al-Quran ketika rukuk, ketika sujud, ketika selain daripada qiyam, itu makruh hukum dia. Kita dah bincang dah gitu. Ya. Sebab dalam rukuk sujud semua ada zikirnya, ada bacaan yang Nabi SAW suruh kita baca. Ya. So dia kata
Jika dia membaca ayat sajadah kemudian turun untuk sujud, tiba-tiba dia syak sama ada telah membaca Fatihah atau belum, maka dia sujud tilawah dahulu, kemudian dia berdiri semula dan membaca Fatihah, kerana sujud tilawah tidak boleh dilambatkan. Ini keadaan yang agak nadir lah kan, agak pelik lah kita semayang kan. Takkanlah kita semayang mula-mula baca surah pula, mestilah kita baca Fatihah. Tapi kalau nak jadi kan, inilah hukum dia. Inilah hukum dia ya. Nak cerita ni sujud tilawah ni suatu yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang membacanya ya, di dalam dan di luar solat. Okey. Masail lagi, faslun lagi dia kata. Ini lagi best ni. Ya. Dia kata faslun law qara'a ayat as-sajdati bil farisiyah la yasjud indana kama law fassara ayat as-sajdah wa qala Abu Hanifah yasjud. Membaca ayat sajadah dalam bahasa Parsi. Jika dia membaca ayat sajadah dalam bahasa Parsi, boleh ke? Tak boleh kan. Tapi kalau dia baca, ada berlaku juga, dia tidak perlu bersujud menurut pendapat kami, sama seperti keadaan dia mentafsirkan ayat sajadah. Katakanlah kita tengah mengajar tafsir, kita baca ayat sajadah, ketika sedang mentafsirkan, bukan sedang membaca, sedang mentafsirkan ayat sajadah itu, maka tidak perlu sujud ya. Abu Hanifah berkata dia boleh sujud. Dia boleh sujud. Baik. Faslun idza sajada al-mustami'u ma'al qari'i la yartabitu bih wa la yanwi al-iqtida'a bih wa lahu ar-raf'u min as-sujudi qablah. Ni bagus. Ni ada situasi masa kita bertadarus. Apa dia? Kaitan orang yang menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Quran dengan pembaca. Saya dah sebut semalam kedua lepas tentang beza antara qari dengan mustami' dengan as-sami'. Harap tuan-tuan dapat faham maksud beza antara mustami' dengan as-sami'. Ya. Okay, so dia kata apabila orang yang menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Quran sujud bersama pembacanya. Contoh katakan kita dalam satu halaqah tadarus. Qari ni orang yang bacalah. Yang mendengar ramai-ramai ni boleh dianggap sebagai mustami', sebab memang peranan yang ramai-ramai ni ialah untuk menegur kita. Dia akan dengar teliti apa yang kita baca, betul tak? Dia bukan setakat sami', dia juga mustami'. Yang saya sebut hari tu, bila ada dua orang yang dia berdua je, maksudnya bacaan dia berdua, seorang baca seorang dengar, seorang baca seorang dengar, sama ada guru murid ataupun murid sama murid, atau guru sama guru, mana tahu kan, kawan-kawan kan. Jadi orang lain yang tidak terlibat dengan dua orang ni, itu dia panggil sami', orang yang mendengar. Dia dengar, dia tumpang tengok, sedap pula tengok imam ni talaki sama cek bacaan sama-sama dia kan, dia pun dengar. Itu sami'. Kalau mustami' yang dia memang dia tujuannya untuk cek bacaan. Itu beza antara sami' dengan mustami'. Jadi dalam halaqah tadarus ya, yang ramai-ramai ni dipanggil mustami'. Sebab apa? Memang mereka bila salah dia akan tegur. Kan? Maka ya, jadi dia jadi mustami'. Jadi kalau katakan ya, apa yang baca tadi sampai ayat sejadah, so kena sujudlah kan. So dia kata apabila orang yang menumpukan perhatian, maknanya orang yang mustami' kepada bacaan Al-Quran ya, sujud bersama pembacanya. Contoh dia katakan kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia pun menghadap kiblat dan sujud. Semua sujud. Okey, serentak. Lepas tu bila dah lama sujud, siapa pula nak bangun, boleh tak bangun dulu. Kan? So di sini dia punya isu dia. So dia kata orang itu tidak mempunyai kaitan dengan si pembaca dan dia tidak perlu berniat mengikutinya. Maknanya tak semestinya kita seolah-olah makmum kepada qari tadi. Dia bukan masuk berjemaah di situ, bukan berjemaah macam semayang, macam solat. Jadi siapa-siapa bangun dulu pun tak ada masalah. Dia selesai sujud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa bihawli wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia pun bangun. Dah dia baca laju kan. Yang seorang ni sajada wajhiya lilladzi. Contoh aja. Lambat pula bangunnya. Kata dia lambat bongkar.
Jadi bila lembek wangka tu biarlah dia kan, nak tahu dia nak menghayati sujud tu terpulang lah. Tapi tak kisah, dia bukan jadi hukum makmum dengan imam. Tak, ya, tidak. So itu maksud fasal ini. Dan boleh bangun daripada sujud sebelumnya, tak ada masalah. Cuma kalau kata qari tu yang lama sujud, jenuhlah menunggu. Kau tak bangun-bangun ni kan, lama mana sujud kan. Sabar je lah. Dah lah baca lambat, sujud pun lama. Bila nak habis tengok jam dah 11.30. Contoh kan. Itulah dilema ketika majlis tadarus. Kita start lepas tarawih. Tarawih habis 10.30 contohlah 10.30 habis kan, atau pukul 10 habis. Lepas tu kita more kejap, lepas tu tadarus pula kan. Nak habis sejuzuk tu kan bukan boleh cepat, paling cepat pun 40 minit, itu pun kalau baca laju. Kalau ada yang kura-kura, yang arnab pun gelisah lah apa lagi kan. Lepas tu saya kalau dalam tadarus ni saya pesan, bila kita dah habis tadarus bulan puasa, pergilah belajar kan, masuklah kelas-kelas talaki, kelas tajwid, kelas baca Quran. Tadarus ni bukan tempat nak betulkan semua benda, memang tak boleh kan. Memang tak boleh nak betulkan, sebab kalau betulkan memang lambatlah habis. Kita dah lah penat tarawih, bawa 20 rakaat, lepas tu nak apa lagi kan, nak tadarus lagi, jadi memenatkan. Contohnya, jadi eloknya kan, sebaik-baiknya di luar Ramadan nanti pergi apa namanya, daftar kelas-kelas Quran di masjid-masjid, di surau-surau mengaji, ataupun cari ustaz yang boleh mengajar di rumah ke, tak kisahlah, janji belajar. Jadi 11 bulan kita belajar, besok masuk tadarus next year laju dah lah, taklah kura-kura lagi. Dah jadi apa nama, dah jadi arnab dah lah kan. Tapi ada tuan, ada. Maksud saya bila kita cakap macam tu, disahut seruan kita tu kan. Ada saya tak sebut tak nak sebut nama lah kan, tapi ada tempat berlaku tu memang betul, dia belajar betul, dia belajar sungguh. Jadi bila tahun depan tu dia dah berani baca dah. Sedangkan tahun sebelum tu kita ada mikrofon kan, nanti tuan-tuan dah boleh agak dekat masjid mana lah kan. Bila kita ulur mic suruh dia baca, dia tak nak baca awal-awal dulu. Dia kata saya nak dengar saja, sebab dia memang tak boleh baca, memang tak boleh baca Quran tuan-tuan. Sekarang dah lancar dah. Dah lancar dah. Bahkan ada dalam yang geng lama tadarus tu yang setiap tahun itulah prestasi sama je, tak bergerak-gerak, sangkut, awak dah geram aja kan. Kan? Kita dah geram ni, ada yang kena tegur ni sekarang, ada yang kena marah ni sekarang kan. Kadang-kadang kita kena sabar juga, ya tak? Tapi itulah, dah 11.30 nak sabar pun mencabar juga tuan kan. Gitulah gaya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi tadarus dalam bulan puasa ni hanya sekadar membaca bersama-sama, betul mana sikit-sikit yang mana boleh tegur. Yang betul-betul nak belajar tu di luar Ramadan, teruskan usaha tu, baru jadi tuan. Ini harap kata tadarus bila nak selesai. Tahun depan prestasi yang sama, nampak. Itu yang kata esok tak datang lah ya, tak datang esok kan, dah mula dah kan kecil hati pula kan, dah sentap macam-macam tuan ya. Baik, kemudian okey, dia kata faslun la tukrahu qira'atu ayati sajdati lil imam indana sawa'un kana as-salatu sirriyatan aw jahriyah wa yasjudu idza qara'aha. Wa qala Malik yukrahu dhalika mutlaqa wa qala Abu Hanifah yukrahu fi sirriyati duna al-jahriyah. Apa maksud dia? Ayat sejadah dalam solat sirriyah atau jahriyah. Sembahyang zuhur baca sejadah juga, sembahyang zuhur. Dah lah orang belakang tak dengar kan, sirriyah baca apa namanya, sembahyang baca perlahan, baca sejadah juga. Contoh ni kata masail kan. Tidak makruh bacaan ayat sajadah oleh imam di sisi kami, sama ada dalam solat sirriyah atau jahriyah, dan dia boleh bersujud ketika membacanya. Boleh. Malik berkata hal itu adalah makruh secara mutlak.
Abu Hanifah pula berpendapat ia makruh dalam solat sirriyah dan tidak makruh dalam solat jahriyah. Jadi kita ni kena pada pandangan saya lah, saya lebih setuju dengan pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Macam saya sebutkan, kita kena meraihkan keadaan makmum seboleh yang mungkin. Saya kata seboleh yang mungkin sebab kita takkan boleh nak orang kata apa, nak puaskan hati semua orang. Kan? Kalau kita nak ikut orang susahlah, baca panjang salah, baca pendek salah. Bila baca panjang, imam tu nak menunjuk lah tu, dia hafiz tu, sudah. Bila baca pendek, maka kerja buta ke apa? Ya, sudah. Jadi semua tak kena. Jadi tak perlu kita nak buat kerana manusia, buat kerana Allah, buat yang terbaik. Habis cerita. Kan? Dia nak marah ke, dia nak apa ke, terpulang pada dia. Asalkan kita buat benda betul. Jangan kata tak peduli apa orang cakap sedangkan kita buat benda tak betul. Kan? Pastikan kita buat benda yang betul. Ya, so kita boleh ignore kata orang kampung kan. Boleh buat tak tahulah pada rungutan ataupun celaan-celaan manusia. Atau kita kena faham. Tayyib, kemudian dia kata faslun la yukrahu indana sujud tilawati fil awqat allati nuhi 'an as-salati fiha wa bihi qala asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Salim ibn Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'yi wa Malik fi ihda riwayatain wa kurihat dhalika wa karahat dhalika ta'ifatun min al-ulama minhum Abdullah bin Umar Sa'id bin Musayyab wa Malik fi riwayatil ukhra wa Ishaq bin Rahawayh wa Abu Thawr. Apa maksud dia? Sujud tilawah dalam waktu yang dilarang solat. Mana kita baca Quran lepas subuh contoh kata, atau lepas asar. Baca ayat sajdah macam mana? So dia kata tidak makruh sujud tilawah dalam waktu-waktu yang dilarang solat di sisi kami dalam mazhab Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, Atha, Ikrimah, Abu Hanifah dan ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi merujuk kepada ulama dalam mazhab Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Serta Malik dalam salah satu riwayat daripadanya. Namun sekumpulan ulama memakruhkannya. Mana makruh, ya? Termasuklah Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Malik dalam satu riwayat lain, Ishaq bin Rahawayh dan Abu Thawr. Ya? Jadi kesimpulannya tidak makruh dalam mazhab Syafi'i. Tak ada masalah sebab kita bukan sembahyang, kita sujud. Kan? Ya, walaupun dia bukan kata apa, nampak macam sembahyang, bukan sembahyang kan. Kita baca Quran, kita sujud. Itu sahaja. Ini tidak jadi masalah. Tayyib. Kemudian dia kata faslun la yaqumu ar-ruku'u maqama as-sajdati at-tilawati fi halil ikhtiyar. وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف. Rukuk tidak boleh menggantikan sujud. Saya risau ejaan UK ni kan. Kalau silap baca ni kan rukuk nak jadinya kan. Ya, rukuk tidak boleh menggantikan sujud tilawah dalam keadaan mampu. Mana kita mampu sujud, kita rukuk. Seolah-olah kata ni ganti pada sujud tilawah, tidak boleh. Sujud maka sujud, bukan rukuk. Inilah pandangan kami daripada majoriti ulama daripada kalangan salaf dan khalaf. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yaqumu maqamah wa dalilul jumhur al-qiyasu ala sujudis salah wa amma al-ajizu 'anis sujudi fayumi'u aw fayumi'u ilahi kama yumi'u ilahi kama yumi'u li sujudis salah. Okey, dia kata tidak rukuk tidak boleh ganti sujud. Dan Abu Hanifah berkata rukuk boleh menggantikannya. Abu Hanifah kata boleh. Maksudnya dia boleh digantikan tilawah itu dengan rukuk tilawah. Ya. Dalil di sisi majoriti ulama ialah kias kepada sujud dalam solat. Mana boleh ganti rukuk dengan sujud secara mampu, mana kita sihat, tak ada masalah untuk sujud, ya, tak ada masalah untuk sujud. So janganlah gantikan dengan rukuk, kan? Okey. Bagi orang yang tidak mampu sujud tilawah sebab tak mampu,
tak boleh. Dia sujud tilawah ke, sujud semayang ke, dia memang tak mampu. Sebab apa? Dia tak sihat, kaki tak boleh lipat. Kan? Banyak orang kita kan tak boleh lipat kaki, nak turun tak boleh kan. Jadi dia boleh memberi isyarat imak tadi kan, untuk melakukannya sebagaimana dia memberi isyarat untuk sujud dalam solat, sama situasinya, iaitu dia boleh untuk sujud tilawah dalam keadaan memberi isyarat jika dia tidak mampu kan. Tadi dalam keadaan berkenderaan untuk bermusafir kan, yang ini dalam keadaan uzur. Tapi dia suka baca Quran kan, duduk atas kursi sampai sajadah, so dia pun buat isyarat lah untuk sebagai sujud tilawah. Itu dia, tak perlulah dia nak turun bawah. Nanti kan turun bawah tak naik-naik payah kan. Sungguh bukan orang yang dah, sebenarnya saya pernah tanya pada arwah ibu saya lah kan. Dia kata kita yang dah lama dah tak sujud ni rasa rindu nak sujud, dia kata. Sebab nikmat sujud ni dapat letak dahi atas sejadah ni, atas bumi ni, daripada kita isyarat aja kan. Tapi apa nak buat, Tuhan dah tarik nikmat, dia kata. Tu luahan ibu saya dululah kan. Dia kata rasa tak puas semayang, kata dia tak puas, tak dapat sujud. Memanglah kan. Kita solat ni, sebab tu saya kata bila kita solat sunat ni biarlah berlama-lama, tak ada masalah. Ini dapat pula ni malam ke-21 tuan-tuan. Dah start dah kita malam 10 al-ashrul awakhir min Ramadan ni, kena buat sungguhlah. Hidupkan malam walaupun kita tak dapat nak pergi masjid, beriktikaf di rumah boleh, mengikut setengah pendapat. Kalau dalam Syafi'i, qaul qadim bagi Imam Syafi'i boleh kan. Apatah lagi dalam keadaan terdesak sekarang, kita memang tak boleh pergi, terhalang untuk ke masjid, lebih-lebih lagi kita iktikaf fi musalla baitihi, maknanya di musalla rumah kita. Mana rumah kita tu memang tempat kita semayang anak-beranak, tak apa, tarawih ni apa sebagainya kan, situ tu seolah-olah situ tempat kita beriktikaf, tak ada masalah. Yang masalahnya tak bangun-bangun kan, berkoruh tidur, tak bangun semayang tahajud dan sebagainya. Itu masalah. Baik, kemudian faslun fi sifati sujud. Saya kata semalam kan, panjang cerita sujud ni, tak habis lagi ni, ada berapa muka surat lagi cerita sujud ni. Ada 3-4 muka surat lagi dalam yang bahasa Arab kan. Bahasa Melayu ni bagi banyak lagi kan. Dia kata faslun fi sifati sujud, i'lam anna as-sajida litilawati lahu halan, ahaduhuma an yakuna kharija as-salah wa ath-thani an yakuna fiha. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. Apa maksud dia? Ketahuilah ada dua keadaan bagi orang yang sujud tilawah. Dalam yang pertama di luar solat, yang kedua di dalam solat. Sebab apa? Kita baca Quran ada di luar solat, ada dalam solat. Keadaan pertama iaitu di luar solat, apabila orang itu ingin sujud, dia perlu berniat sujud tilawah, bertakbiratul ihram. Biasa orang baca Quran dia duduk kan, lepas tu dia nak sujud tilawah, dia tegak badan, dia angkat takbir, Allahu Akbar, macam orang semayang lah, mengangkat, dia kata dia perlu berniat sujud tilawah. Jangan pula usalli pula, niat macam mana ustaz, usalli tak habis-habis usalli. Niat je lah dekat dalam hati tu nak sujud tilawah kan. Apa wording dia kan. Kadang orang kita ni susah juga, dia dah terbiasa usalli kan, jadi dia nak suruh kita terang juga niat macam mana. Sahaja aku sujud tilawah, habis cerita. Kalau kata nak buat wording niat tu lah kan, niat sujud tilawah. Bertakbiratul ihram, mengangkat dua tangan setentang bahu seperti yang lakukan dalam ketika takbiratul ihram dalam solat, sama macam semayang lah. Kemudian bertakbir sekali lagi, maksud Allahu Akbar, lepas tu Allah, terus turun, tak payah Allahu Akbar, tak payah angkat tangan lagi sekali. Ini di luar solat, di luar solat. Dia kata
Takbir kedua ini sunat. Mana kalau tak sebut Allah Akbar pun tak apa, terus turun je pun boleh. Bukan syarat seperti takbir untuk sujud dalam solat. Dalam solat kita ada apa? Dia bagi apa? Untuk pindah rukun ni dia bagi takbir intiqalat kan. Ya. Adapun takbir pertama iaitu takbiratul ihram, terdapat tiga pandangan. Itu pun ada tiga pandangan umat ulama Syafi'iyah. Yang pertama dia kata, wa amma takbiratul ula al-ihram fa fiha thalathatu awjuhin li ashabina. Ada tiga pandangan. Yang pertama, adharuha wa huwa qaulul aktharina minhum annaha ruknun wa la yasihhu sujudu illa biha. Wa thani annaha mustahabbah walau turikat sahha sujud, wa hadha qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Wa thalith laysat mustahabbah wallahu a'lam. Apa maksud dia? Ada tiga pandangan. Untuk yang pertama tadi, yang Allahu Akbar kena angkat tangan tadi tu. Apa hukum dia? Paling kuat iaitu pendapat kebanyakan mereka takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun dan tidak sah sujud tanpanya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, takbiratul ihram adalah sunat. Kalau ditinggalkan sujud tetap sah. Ini adalah pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi bila turun aja, maksudnya bila sampai sajadah dia terus turun, tak ada baca Allahu Akbar, dia terus turun, terus sujud, tak angkat tangan, tak apa, terus sujud. Kalau ikut pendapat kedua maka sunat, maknanya sah sujud tu, tak ada masalah. Kalau ikut pendapat pertama tidak sah, dia kena angkat takbir dulu, ya Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, turun sujud. Sekali je sujudnya, jangan sujud dua kali itu sujud lain. Kan? Yang ketiga, tidak sunat pula dah. Takbiratul ihram tidak sunat. Wallahu alam. Okey. Kemudian dia kata, "Thumma in kana alladhi yuridu sujuda qa'iman kabbara lil ihram fi hali qiyamihi, thumma yukabbiru lis sujudi fi inhitatihi ila sujud. Wa in kana jalisan faqad qala jama'atun min ashabina yustahabbu law an yaquma fayukabbira lil ihram qa'iman thumma yahwi lis sujud kama idza kana fi ibtida'i qa'iman. Wa dalilu hadha al-qiyas 'ala al-ihram was sujudi fi shalah." Okey, ini masalah lain pula. Dia kata kemudian sekiranya orang itu sedang berdiri, dia baca Quran berdiri. Ini cerita apa ni? Ini cerita, sekejap saya ini cerita di dalam solat, di luar solat tu. Ini cerita di luar solat. Dalam solat belum cerita lagi. Sekejap saya tengok Okey. Dia kata kemudian okey, sekiranya orang itu sedang berdiri, dia hendaklah bertakbiratul ihram dalam keadaan tersebut, dalam keadaan berdiri. Kemudian bertakbir untuk sujud ketika hendak turun sujud. Sekiranya dia sedang duduk, sekumpulan ulama mazhab kami berkata dia disunatkan berdiri. Macam jadi macam semayang lah. Kemudian bertakbiratul ihram lalu turun untuk sujud sama seperti keadaannya ketika memang sudah berdiri sejak awal. Dalil kepada perkara ini ialah dengan qiyas kepada takbiratul ihram dan sujud dalam solat. Itu pandangan yang berkenaan kalau orang tu baca Quran, dia baca Quran berdiri sampai sajadah, kan? So dalam keadaan berdiri tu dia terus angkat takbir dan dia turun. Kalau dia duduk, maka setengah pandangan kata bangun, sunat bangun dan takbir. Kan? Okey. So dia kata وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد، ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى، وهذا الذي قاله الإمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. Apa maksud dia? Dia kata
Antara ulama mazhab kami yang menyatakan dan menegaskan sedemikian ialah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Qadhi Husain dan dua orang murid beliau dan dua orang penulis kitab At-Tatimah dan At-Tahdzib, dan Imam Al-Muhaqqiq Abdul Qasim Ar-Rafi'i. Imam Al-Haramain turut meriwayatkannya daripada ayah beliau Syekh Abu Muhammad, namun beliau mengingkarinya dan berkata, aku berpandangan hal ini tiada sandaran dan tidak pernah disebut. Apa hal ini? Cerita apa? Cerita kalau baca Quran duduk, nak sujud tilawah kena berdiri dulu. Ni yang dia kata tadi, ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain ini jelas. Oleh itu tiada satu pun hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mana-mana salaf yang wajar dicontohi pun begitu, majoriti ulama mazhab kami tidak menyanggah beliau. Wallahu alam. Jadi sunat saja, tidak perlu bangun. Tak payah bangunlah, kan. Maksudnya kita kalau kita baca duduk, terus sujud jelah, kan. Maksudnya menghadap kiblat terus duduk tu, Allahu akbar sujud. Lepas tu bangun balik. Kena beri salam tak? Ada lagi bawah ni. Okay. Kemudian apa lagi? Ni dia. Thumma idza sajada fayanbaghi an yura'i adab as-sujud fil hay'ati wat tasbih. Dia kata, ya, kemudian semasa sujud dia hendaklah menjaga adab-adab sujud dari sudut kedudukannya dan bacaan tasbihnya. Okey. Amal hay'atu fayanbaghi an yada'a yadayhi hadwa mankibahi 'ala al-ard wa yadhumma asabi'ahu wa yanshuraha ila jihati al-qiblah wa yukhrijaha min kammihi wa yubashira al-musalli biha wa yujafi mirfaqayhi an jambayhi wa yarfa'u batnahu an fakhidhihi in kana rajulan fa in kanat imra'atan aw khuntha lam yujaf atau lam yajaf. Ya, ini cerita seperti biasalah. Maksudnya yang sebut ni semua ada kaitan dengan macam sujud ketika solat, sama aja. Yang mana kena jaga adab-adab ataupun tata cara untuk kita sujud. Macam mana keadaan dia? Hendaklah dia letakkan tangannya separas bahunya di atas tanah, di atas bumi, kan. Tangan-tangannya dirapatkan. Bila kita sujud, tangan kita rapat tu bukan menggenggam, rapat. Kemudian lurus ke kiblat. Itu biasa, itu benda biasa dalam solat. Sujud solat juga sama, ya. Lepas tu kita punya jangan macam ni, kena ke depan, kan, kena ke depan. Lepas tu kita punya kalau lelaki kena kepak sikitlah, kan. Sama juga perut kena tinggi, jangan ke bawah perutnya. Ini semua sama macam kita sujud dalam solat, ya. Kalau lelaki lah, kalau lelaki kena kembang begitu, kalau perempuan rapat macam tu, atau khuntha, kan. Okey. Kemudian dia kata wa yarfa'u as-sajidu as-safilahu an ra'si wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-musalla wa yatma'inna fi sujudi. Dia kata apa? Selain itu, dua sikunya perlu dijarakkan dari bahagian lambung badan, saya sebut tadi, kan. Dan perut juga dijarakkan bagi lelaki. Sekiranya dia seorang perempuan atau khunsa, dia tidak perlu menjarakkannya. Orang yang bersujud itu hendaklah memastikan punggung lebih tinggi daripada kepala. Itu memang adab dalam sujud dalam solat sama. Jangan kita macam tu, kan, sama flat, tak boleh. Punggung kena tinggi, kepala kena ke bawah. Memang tinggi, nampak kita punya dia punya corak macam tu, kan. Bukan punggung sama, kan. Okey. Menetapkan dahi dan hidung ke tempat sujud serta melazimi tamakninah dalam sujud. Dia kata, ya, wa yumakkinu jabhatahu anfahu minal musalla, maknanya dahi hidung kena tempat sujud, ya, dan melazimi tamakninah dalam sujud. Ya, maksudnya sekadar membaca tasbih, kan. Apa dia nanti kita sebut. Okey. Apa nak baca dalam sujud tilawah? Ustaz, yang saya baca sajadah wajhiyah tu panjang benar, Ustaz, saya tak hafal. Ada tak bacaan lain? Ni dah. Wa amma tasbihu fi sujudi faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudis salah. Boleh. Macam kita sembahyang, sujud apa kita baca dalam sembahyang? Subhana rabbiyal a'la, kan. Baca yang itulah.
ya, fa yaqulu 3 marrat subhana rabbiyal a'la, thumma yaqul Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basaru bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا كل مما يقوله المصلي في سجود الصلاة. Sama je. Mana bacaan tasbih dalam sujud tilawah, tata cara sujud, adab sujud, kedudukan semua anggota sujud sama seperti sujud dalam solat. Tu senang, kesimpulan yang senang tuan-tuan faham. Cuma Imam Nawawi sebut ni supaya kita ulang balik, refresh balik macam mana keadaan ketika kita sujud dalam solat tu kan. Kadang-kadang saya tengok adalah setengah-setengah orang yang tak berapa prihatin tentang sujud ni, ya. Tu yang kita sedih juga. Sebab tu belajar semayang ni dia kena praktikal, dia tak boleh teori. Macam kita kecil-kecil kan, saya belajar dengan tuan guru belajar semayang ni, memang teori sikit je, tapi dia suruh buat semayang, pegang rotan satu, rotan pegang, salah peap, punggung tak naik, punggung di rotan, tangan tak rapat, tangan di rotan. Itu memang ingat sungguh kan. Jadi depan orang ni, tengok kawan-kawan semayang, betul tak betul? Yang kata betul ustaz, asal betul? Salah ustaz, apa salah? Jadi siapa kalau kita baca, kalau yang buat ni salah, yang menyokong tu menyokong yang salah, yang menyokong pun kena rotan juga. Kesakit jawab betul. Memang tak sokong atas pagar orang panjang kan. Sokong pun tidak, ia pun tidak, tidak pun tidak, sebab takut kena rotan. Itu cara betul mengajar apa ni semayang kan. Memang kena praktis terus, ya. Kena rotan tu, ingatlah tu. Baik. Kemudian dia kata sama dia kata dan itulah doa-doa yang dibaca itu. So dia kata manakala bacaan tasbih dalam sujud, ulama mazhab kami berkata orang yang sujud membaca tasbih yang sama ketika berada dalam sujud solat diucapkan sebanyak 3 kali, iaitu subhana rabbal a'la yang kita baca itulah. Kemudian doa yang tadi yang saya bacakan tadi. Okey. Maksud tu baca dah sendiri tuan-tuan kan, bacalah sendiri. Ataupun subuhun qudusur rabbul malaikati waruh pun sama. Ada lagi doa tambah lagi? Ada doa, boleh, tak ada masalah kan. Orang kita ni ada setengah-setengah dia suka doa, ustaz nak doa apa lagi ustaz? Nak baca apa lagi ustaz? Aku bagi doa kau tak terhafal kan? Ya. So ada juga doa lain, ya. Qalu wa yustahabu an yaqul Allahumma aktub li bihadza indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada' ainai biha wizra wada' anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud alaihi salam. So dia kata, ya, disunatkan membaca juga mengucapkan doa tadi, tambahan doa ni. Ya. Doa ini khusus untuk sujud tilawah dia kata. Yang ni special. Yang ni dalam semayang, dalam solat tak ada. Ini untuk sujud tilawah, ya. Maka diharuskan dihafaz. Hafalah kan. Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wa da'i anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud ya alaihi salatu wassalam. Itu dia. Kemudian ditambah lagi, wa dzakara Ustaz Ismail Ad-Darir fi kitab at-tafsir anna ikhtiyar Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi du'a sujud tilawah an yaqula subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa hadha an-naqlu 'an Asy-Syafi'i gharibun jiddan wa huwa hasan. Tengok ulama ni amanah tuan. Ustaz Ismail Ad-Darir menyebutkan dalam kitabnya At-Tafsir bahawa pilihan Asy-Syafi'i terhadap doa dalam sujud tilawah, dia kata Imam Syafi'i baca dalam sujud tilawah dia ialah subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dia ambil daripada ayat Quran. Dia kata nukilan yang diperoleh daripada Asy-Syafi'i ini sangat asing namun doanya baik. Wa hadha an-naqlu 'an Asy-Syafi'i gharib, ya, qaribun jiddan wa huwa hasan. Doa ni bagus, cuma kalau dia nak kata, ya, dia nak kata Syafi'i yang buat ni itu gharib, dia kata pelik, pelik. Tapi doa ni bagus, tak ada masalah. Okey, apa soalan ni?
Tak boleh selit doa bahasa Melayu dalam sujud tilawah, sah tak ustaz? Tadi dah sebutkan tadi. Mana tadi? Oh, tadi tu dalam apa, kalau baca Quran kan. Ya, dia kalau dia kiaskan pada solat tak sah lah. Kan, kalau dikiaskan pada solat bahasa selain bahasa Arab tidak sah. Tidak boleh dibaca dalam sujud tilawah. Okey. Ya, sebab kalau boleh maka boleh semua kita ganti dengan bahasa Melayu. Takbiratul ihram bahasa Melayu, turun bahasa Melayu, kalau boleh bahasa Melayu. Cuma saya tak jumpalah dalil nak kata dalil apa tu, cuma kita kias sebab banyak keadaan dalam sujud tilawah ni dikiaskan dalam sujud dalam semayang kan, sampai ada yang kata kena bangun dulu takbiratul ihram baru boleh sujud. Jadi ya, kita kiaskan sujud tilawah ni tak boleh juga cakap Melayu, tak boleh juga berbahasa Malaysia dalam sujud tilawah, doa ke apa ke, ya, seperti dalam solat, dalam sujud semayang kan, kecuali di dalam hati. Dalam hati tak apa, dalam hati kan, baca doa dalam hati, so dia tak sebut. Ya, itu boleh. Baik. So dia kata, fa inna zahir al-Qur'ani yaqtadi madha qailihi fi sujud. Fayustahabbu an yajma'a baina hadhihi al-adhkar kullaha wa yad'u bima yuridu min umuri al-akhirati wad-dunya. Wa in iqtasara ala ba'dihha hasala asl at-tasbih walau lam yusabbih bi shay'in aslan hasala as-sujud ka sujudi as-salah. Nampak? Duk ulang seperti mana sujud sembahyang. Apa maksud dia? Hal ini kerana zahir Al-Quran mengandungi maksud pujian kepada Tuhan yang disebutkan dalam sujud. Yang ayat Quran adalah subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. So dia ada sujud di situ, ada tasbih di situ. Justru sunat bagi seseorang untuk menggabungkan semua zikir ini dan menyertakan doa yang dikehendakinya berkaitan kepentingan akhirat dan dunia. Boleh dia nak doa. Ya. Jika dia hanya tertumpu kepada suatu bahagian, dia beroleh pahala bacaan tasbih. Jika dia tidak mengucapkan apa jua tasbih sekalipun, sujud tetap dikira sama seperti sujud dalam solat. Dia tak tasbih langsung, tak ada masalah. Tidak jadi batal, tidak jadi tak sah kan. Okey. Kemudian ni yang saya sebut tadi. Apa beza sujud tilawah dengan sujud syukur? Tujuannya apalah? Cara sama je kan. Sujud tilawah sebab baca Quran, sujud syukur sebab bersyukur kan. Cumanya tata cara samalah kan, cara kaedah sama. Cuma sebab dia apa, keadaan berbeza lah. Ya, di sujud syukur sebab apa? Sebab baru lepas shoot bola kan. Sujud syukur macam boleh tak? Itu saya cerita kemudian lah kan, kita tengok orang main bola kan, gol, sujud syukur. Mayang tidak sujud syukur apa? Taklah, saya itu tempat lain, bukan Malaysia. Malaysia semua semayang kan, tak baik cakap macam tu kan. Jadi sujud syukur ya. Kalau ikutkan samalah macam sujud tilawah juga kaedah dia kan, kena angkat takbir ikut setengah pandangan lah, pandangan yang paling sahih lah ya, tak apalah baik, kita husnuzan lah kan, dia nak syukur biarlah, apalah salah je, apa pula salahnya kan, tak apa. Dia kata okey, thumma idza faragha min at-tasbih wa du'a rafa'a ra'sahu mukabbiran wa hal yaftaqiru ila as-salam fihi qawlan mansusan li Syafi'i masyhuran. Dia kata apabila dia selesai bertasbih dan membaca doa, habis tasbih pun sudah, baca doa pun sudah, dalam sujud tu dia mengangkat kepala sambil bertakbir, Allahu Akbar, bangun balik kan. Adakah dia perlu memberi salam? Terdapat dua pandangan yang masyhur daripada Syafi'i. Okey, yang pertama, asahhuha inda jamahiri ashabihi an yaftaqira liftiqarihi ila al-ihram. Masya-Allah.
ويصير كصلاة الجنازة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Maksud dia apa? Yang paling sahih menurut majoriti ulama daripada kalangan mazhabnya, mazhab Imam Syafi'i, dia perlu memberi salam. Kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Melihat kepada keperluannya bertakbiratul ihram tadi, dan keadaan ini menjadi sama seperti solat jenazah. Jenazah pun kena beri salam juga kan? Ya. Pandangan ini disokong dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Daud dengan sanadnya yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bermaksud apabila beliau membaca ayat sajdah, beliau terus sujud, kemudian beliau memberi salam. Itu pandangan yang pertama, yang paling sahih lah. Yang kedua, dia tidak perlu memberi salam seperti mana sujud tilawah yang dilakukan dalam solat. Dalam solat memang inilah, dalam solat kita beri salam, maksudnya dalam solat tu kita beri salam bila habis solat lah. Kalau kita beri salam tengah bangun tu kita beri salam, lain pula jadi nyikang kan, ya. Kerana tiada dalil berkaitan hal tersebut daripada Nabi SAW. Tak ada dalil yang menyebutkan. Okey, lepas tu rentetan daripada itu, rentetannya, ya, apa dia? Dia kata fa'al al-awwal, maknanya yang berpandangan bahawa kena beri salam, hal yaftaqiru ila tashahhud, sudah. Fihi wajhan, asahuhuma la yaftaqiru kama la yaftaqiru ila al-qiyam. Wa ba'd ashabina yajma'u baina al-mas'alatayn wa yaqulu fi at-tashahhud was-salam thalathatu awjuh. Asahuhuma annahu la budda min as-salam duna at-tashahhud. Ya. Fa'al al-awwal hal yaftaqiru ila at-tashahhud, wath-thani la yahtaj ila wahidin minhuma, wath-thalith la budda minhuma. Okey. Ya. Wa mimman qala min as-salaf yusallim Muhammad ibn Sirin wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu al-Ahwas wa Abu Qilabah wa Ishaq ibn Rahawayh. Wa mimman qala la yusallim Al-Hasan al-Basri wa Sa'id ibn Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa Yahya ibn Wathab wa Ahmad. Wa hadha kulluhu fil hal al-awwal wa huwa sujud kharij as-salah. Ini cerita kita habiskan dekat ini cerita di luar sembahyang tu, jangan tuan-tuan lupa, ini di luar sembahyang, di luar solat. So apa dia kata? Bagi pandangan pertama, adakah dia perlu bertasyahud, kena baca kena ni tak? Kena baca tasyahud tak? Kan sebab ada beri salam. Ada dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab kami. Yang paling sahih, ia tidak perlu bertasyahud, sebagaimana dia tidak perlu berdiri tegak. Tak semesti kena bangun kan, betul beri salam tak, kan? Maka tidak perlu bertasyahud. Sebahagian ulama mazhab kami yang lain menghimpunkan dua permasalahan tersebut dan terbahagi kepada tiga pendapat berkenaan tasyahud dan salam. Ini untuk sujud sajdah, sujud tilawah. Jangan tuan-tuan silap faham. Yang paling sahih, dia perlu memberi salam tanpa bertasyahud. Tak payah bertasyahud, terus beri salam. Yang kedua, dia tidak perlu melakukan salah satunya. Yang ketiga, dia tidak perlu melakukan kedua-duanya. Maknanya, ya, dua-dua tak payah buat, tasyahud pun tak payah, salam pun tak payah. Kan? Okey, yang kata beri salam tapi tak payah tasyahud. Dalam kalangan salaf, antara, okey, dia kata situ, cukuplah sangat tuan-tuan, kita akan sambung lagi lah. Siapakah yang berpandangan sedemikian? Ya, maknanya. Itulah tuan-tuan kan, benda-benda masail. Tapi bagus juga, sebab kadang-kadang ada juga kena mengena dengan kita kan. Contoh macam apa namanya, tentang apa namanya, nanti kan jumpa benda ni. Adakah bila katakan kita dekat ini cerita di luar solat tuan-tuan, ya. Ini cerita di luar solat. Kalau dalam solat, contohnya antara masalahnya apa? Contoh kata, kita dah sujud kan, lepas tu kita bangun nak sambung bacaan.
atau nak ikut imam tadi semua bacaan. Saya duduk perhati, ada orang dia duduk istirahat. Ada orang dia tak duduk istirahat, mana duduk solat dia duduk sekejap sebelum bangun. Jadi yang betul yang mana? So yang itu kita nantikan esok insya-Allah taala. Itu saja qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن